Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 30 Mei. Saya Syahril Sarabuddin. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Perginya seorang tokoh ulama yang tiada galang gantinya. Hanya 17 sektor perlu dibenarkan beroperasi sepanjang PKP Fasa 1. Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani Zakaria menghembuskan nafas terakhir pada usia 82 tahun di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh pada pukul 2.45 petang tadi. Perkara itu disahkan Timbalan Mufti Perak Datuk Zamri Hashim. Sebelum ini, arwah bersama isteri dan anaknya menerima rawatan di HRPV sebelum disahkan positif COVID-19 sejak sebelum Aidilfitri. Isteri dan anaknya itu bagaimanapun telah sembuh dan dibenarkan pulang. Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakaria dilahirkan pada 8 April 1939 di Kampung Parit Tok Ngah, Tanjung Piandang, Parit Puntar, Perak. Merupakan anak bongsu kepada pasangan Zakaria Usman dan Zainab Jalaluddin. Allahyarham berkahwin dengan Puan Sri Ainun Abdul Ghani dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Kedah sebelum menyambung pengajian di Anglo-Chinese School, Parit Buntar. Kemudian, Allahyarham menyambung pengajian beliau di Sekolah Idrisiah Kuala Kangsar pada tahun 1956 hingga 1959 sebelum menyambung dengan pengajian agama di Kuliah Al-Atas, Johor Bahru sehingga tahun 1960. Kembara ilmu Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani diteruskan lagi apabila beliau menyambung pelajarannya di Kolej Islam Malaya, Klang, Selangor. Sebaik menamatkan pengajian di KIM, Allahyarham telah diterima bekerja sebagai penterjemah di Unit Cawangan Khas Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1964. Selepas berhenti daripada unit tersebut, Allahyarham menjadi guru di sebuah sekolah di Pulau Pinang selama 3 bulan sebelum menjawat jawatan sebagai kadi di Jabatan Agama Pulau Pinang bermula 2 November 1967 hingga 1973. Ekoran khidmat cemerlang Allahyarham, beliau kemudiannya dilantik sebagai kadi besar pada tahun 1973. Ketokohan Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani dalam membicarakan isu-isu agama Islam telah melayakkan beliau untuk dilantik sebagai Mufti Perak bermula 1985 sehingga kini. Selain tokoh Ma'al Hijrah 2008, Allahyarham turut menerima beberapa anugerah lain, antaranya Darjah Paduka Mahkota Perak pada tahun 1986 yang membawa gelaran Datuk, Seri Paduka Mahkota Perak 1999, Darjah Kehormat Dr. Syariah 2001 dan Panglima Setia Mahkota 2009 yang membawa gelaran Tan Sri. Perginya ulama unggul negara ini tiada galang ganti. Usaha serta jasa Allahyarham membangunkan ilmu berkaitan agama Islam akan sentiasa menjadi panduan buat semua. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasnya. Al-Fatihah.
Pemergian Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani Zakaria turut dirasai Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong. Melalui hantaran di laman Facebook Istana Negara, Baginda menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian Allahyarham dan berharap seluruh keluarga Allahyarham tabah menghadapi dugaan ini. Seri Paduka Baginda berdua turut menyanjung tinggi khidmat bakti Allahyarham kepada masyarakat dalam pembangunan ummah dan perkembangan syiar Islam. Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama para salihin. Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani meninggal dunia pada jam 2.45 petang tadi di HRPB. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Melayu Sungai Rapat, Perak. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan takziah serta dilimpahkan kesabaran kepada keluarga, sanak saudara serta sahabat handai Mufti Perak Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakaria yang menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 2.45 petang tadi. Allahyarham sebelum ini dilaporkan menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB selepas disahkan positif COVID-19 sebelum disahkan meninggal dunia hari ini. Menerusi hantaran dalam laman Facebook rasmi beliau, Perdana Menteri menyifatkan pemergian Allahyarham yang merupakan tokoh agama yang amat disegani sebagai satu kehilangan kepada semua. Jenazah Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani dijangka akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Melayu Sungai Rapat. Jenazah Mufti Perak Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakaria selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Rapat Jaya Ipoh kira-kira pukul 6.28 petang tadi. Terdahulu Allahyarham menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 2.45 di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Timbalan Mufti Perak Datuk Zamri Hashim menyifatkan pemergian Allahyarham Tan Sri Harusani Zakaria satu kehilangan besar kepada bukan sahaja rakyat Perak tetapi negara. Mufti Tan Sri Harusani Zakaria seorang tokoh yang rasanya jasa beliau bukan setakat negeri Perak Darul Ridwan tetapi juga negara dan juga Nusantara dan dunia Islam. Dan beliau adalah seorang yang terkenal, tegas, berprinsip dan ada sifat berani pada susuk tubuh seorang ulama. Beliau berkata demikian ketika ditemui di luar perkarangan Tanah Perkuburan Islam berkenaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Besar Perak Datuk Searani Mohamad turut melahirkan rasa sedih atas kehilangan Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakaria. Menerusi Facebook rasminya, beliau berkata ia satu kehilangan seorang agamawan terbilang murabbi ummah yang tidak pernah jemu mencurahkan jasa dalam menyebarkan dakwah Islam. Beliau sendiri mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham yang mana seorang ilmuwan cukup dihormati dan disegani. Dalam ketegasannya terselit santun dan lembut tutur kata serta berdakwah secara berhikmah dan berilmu. Beliau menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dan sahabat handai Allahyarham dan mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat. Jenazah Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakaria telah selamat dikebumikan petang tadi di Tanah Perkuburan Kampung Rapat Jaya Ipoh. Untuk laporan, kita ikuti laporannya bersama dengan wartawan kita Nur Ain Abu Bakar.
Baik, ketika ini saya berada di sekitar kawasan tanah perkuburan Islam, Kampung Rapat Jaya Ipoh. Hujan renyai mengiringi perjalanan terakhir bekas Mufti Perak ini, iaitu Allahyarham Tan Sri Harusani Zakaria. Jenazah Allahyarham tiba di tanah perkuburan ini kira-kira pada pukul 6.05 petang tadi dan dikebumikan kira-kira pada pukul 6.20 petang. Proses perkebumian dilaksanakan mengikut SOP ditetapkan, memandangkan Mukim Ipoh masih lagi berada dalam tempoh pelaksanaan PKPD. Kalau dapat dilihat ketika ini juga saya berada kira-kira 100 meter daripada kawasan tanah perkuburan ini, kerana kami pihak media tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan tanah perkuburan. Kawalan keselamatan juga dilakukan dengan cukup ketat oleh pihak polis bagi memastikan pematuhan SOP dalam kalangan khususnya penduduk-penduduk di sekitar ini. Ahli keluarga juga hanya dibenarkan berada di luar pagar. Terdahulu jenazah dibawa ke Jabatan Forensik HRPB untuk proses pengurusan jenazah sebelum dibawa ke tanah perkuburan ini. Jadi kami warga RTM sekali lagi mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga Allahyarham. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk laporan ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. 17 perkhidmatan perlu dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh yang bermula 1 Jun hingga 14 Jun ini. Menteri Keadaan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan antara yang dibenarkan adalah perkhidmatan makanan dan minuman termasuklah untuk haiwan, penjagaan kesihatan dan perubatan serta air dan tenaga. Selain itu, perkhidmatan keselamatan, pertahanan dan pengurusan sisa pepejal serta pembersihan awam turut dibenarkan beroperasi. Pengangkutan melalui darat, air atau udara. Yang ke-8, perkhidmatan dan pengusahaan pelabuhan, limbungan dan lapangan terbang, termasuk pemunggahan, pengangkutan, lighter, pengendalian kargo dan pemaliman, dan penyimpanan atau pemukalan komoditi. Yang ke-9, komunikasi, termasuk media, telekomunikasi dan internet, pos dan kurier, serta penyiaran bagi penyampaian tujuan penyampaian maklumat, berita dan seumpamanya sahaja. Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan secara amnya semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan perkhidmatan beroperasi dari jam 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Bagaimanapun untuk pasar harian yang bermula pada 6 pagi sehingga 2 petang dan pasar segar terkawal pula bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala untuk pasar tani kekal, My Farm Outlet dan kompleks pertubuhan peladang kawasan yang akan bermula dari 6 pagi hingga 4 petang dan pasar borong pula dari 12 pagi sehingga 6 pagi dan 11 pagi hingga 4 petang. Berikut adalah 17 sektor perlu yang dibenarkan
Keputusan kerajaan untuk melaksanakan penutupan penuh sektor ekonomi dan sosial atau total lockdown fasa pertama yang bermula 1 hingga 14 Jun ini mendapat reaksi positif oleh semua pihak. Majoriti masyarakat bersetuju dengan keputusan berkenaan dan berharap ianya dapat mengurangkan kes jangkitan COVID-19. Saya rasa patut buatlah sebab kes makin tinggi. Tentang lockdown. Ramai yang datang nak beli barang tu susahlah sikit kan. Selalu dia orang harap pasar borong ni. Pasar borong ni memang bersih, jaga kebersihan, jaga dia punya undang-undang semua bagus. Itu sebab tak kisahlah. Kalau lockdown janganlah lama sangat. Lockdown sikit tak apalah. Masyarakat yang akan menghadapi masalah. Pandangan saya memang patutlah dia adakan lockdown, memandangkan rakyat Malaysia ni kebanyakannya keluar tak mengikut apa yang SOP dah ditetapkan kan. Jadi bila lockdown diadakan ni, kita sebagai rakyat Malaysia kena patuh mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, SOP yang telah ditetapkan, dan dalam sama insya-Allah kita boleh mengurangkan kadar penyakit inilah COVID-19 yang telah berada di Malaysia kita ni. Ya, lockdown tu memang tak boleh elak lah. Mungkin salah satu cara yang terbaik setakat ni yang kita mampu buat. Sebab vaksin pun kita pun tak nampak lagi yang stok yang sampai dalam masa terdekat ni. So PKP tu, lockdown tu mungkin cara yang terbaik lah setakat ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui pejabat Perdana Menteri sebelum ini memaklumkan total lockdown fasa pertama akan bermula 1 hingga 14 Jun ini. Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Situasi semasa COVID-19 dalam negara. Kes baru kekal 4 angka walaupun merekodkan penurunan dengan 6,999 sekaligus menjadikan jumlah kumulatif jangkitan kini sebanyak 565,533 kes manakala jumlah kes aktif 78,017. Jumlah kes sembuh pula 5,121, 79 kes kematian turut dilaporkan hari ini menjadikan jumlahnya kini 2,729. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Sebanyak 17 kluster baharu dikesan hari ini. Masing-masing 7 komuniti, 6 di tempat kerja, 2 keagamaan serta masing-masing 1 kluster pendidikan tinggi dan kumpulan berisiko tinggi. Kluster komuniti melibatkan Jalan Seri Puteri 11 Johor, Jalan Veterinary Pulau Pinang, Gerigat dan Sungai Parik Sarawak, Kampung Tanjung Chenok dan Taman Wahyu Kelantan, Sungai Ula Terengganu. 6 kluster tempat kerja melibatkan kluster Balakong Batu 12, Jalan Kasuarina Selangor, Lorong Jelawat 2 Pulau Pinang, Perindustrian Batu Cave Kuala Lumpur dan Taman Industri Pelabuhan Perak dan Industri Dioh Negeri Sembilan. Bagi kluster keagamaan membabitkan kluster Jalan Laksmana 3 Johor dan Kampung Pagi Pahang. Manakala satu kluster pendidikan tinggi melibatkan kluster College Bunga Raya Kuala Lumpur dan satu kluster kumpulan berisiko tinggi melibatkan kluster Desa Melawati Kuala Lumpur. Setakat ini sebanyak 1,528 kluster dilaporkan sudah tamat dan menjadikan kluster aktif sebanyak 635 kluster. Individu yang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 di negara ini telah melebihi 1 juta orang. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi akaun Twitternya berkata 1.82 juta individu telah menerima dos pertama menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua sebanyak 2.851 juta setakat semalam. Dan berikut data harian jumlah pemberian vaksin COVID-19 serta jumlah pendaftaran vaksin di seluruh negara.
PPV berskala mega bakal ditambah di Selangor dan 2 di Kuala Lumpur bermula 7 Jun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, keperluan itu bagi meningkatkan kapasiti pemberian vaksin COVID-19 khususnya di Lembah Kelang. Di Selangor kita akan tambah 3 PPV mega, iaitu di The Mines Convention Centre di Seri Kembangan, di UiTM Puncak Alam dan di Setia City Convention Centre. Manakala di Kuala Lumpur kita akan tambah 2 lagi, iaitu di KLCC Convention Centre dan juga 1 PPV mega di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Tambah beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan Kerajaan Selangor dalam meningkatkan kadar pemberian vaksin susulan kes penularan COVID-19 yang tinggi di negeri itu. Selain itu, PPV Mega juga bakal dibuka di Pulau Pinang dan Johor dalam tempoh terdekat. Terdahulu, Khairi melakukan lawatan melihat persiapan MyTech yang akan beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin PPV bermula esok. Pengoperasian PPV di MyTech ini diambil alih dari PPV Dewan Komuniti Manjalara dan PPV Stadium Titiwangsa. Dijangka sebanyak 2,600 dos akan diberikan setiap hari dalam fasa percubaan pengoperasian di MyTech. 500 hospital swasta akan mula menerima bekalan vaksin pada 15 Jun ini, manakala 1,000 klinik swasta pula akan menerimanya sebelum 30 Jun. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menyasarkan agensi swasta ini boleh memberi 40,000 dos suntikan sehari. Dengan ini, saya harap semua pengarah kesihatan negeri dapat memudahcarakan penglibatan PPV bukan hanya di GP tetapi semua PPV swasta yang merangkumi PPV General Practitioner, klinik swasta, PPV klinik pakar, PPV hospital swasta dan juga PPV pusat jagaan ambulatory swasta. So all the private healthcare facilities will make it very easy for them to be part of the national immunisation program. Jelasnya sebelum ini pemberian vaksin di hospital swasta adalah tidak dibenarkan susulan bekalan vaksin tidak mencukupi. Bagaimanapun selepas bekalan vaksin meningkat, ia akan memudah cara untuk langkah berkenaan diambil. Cari kerja semakin senang dengan My Future Jobs. Rancang kerjaya barumu atau temui calon terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersama. Layari myfuturejobs.gov.my hari ini. Mula saya kata cara baik, kalau dia tak nak dengar ke, saya rampas rokok daripada dia. Akak ambil kotak rokok dia, akak buang dalam tong sampah. Kalau akak lah kan, akak akan jeling dia biar sampai dia faham supaya dia beredar di situ. Saya akan masang poster dalam rokok seperti ini. Saya akan menasihatkan dia dengan cara yang baik supaya beredar pada tempat dia. Sektor pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan MRS yang disenaraikan dibenarkan untuk beroperasi. Syaratnya, syarikat perlu mendapat surat kelulusan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Surat berkenaan boleh dimuat turun daripada portal COVID-19 Intelligent Management System CIMS 3.0. Syarikat pembuatan yang sedia ada berdaftar dengan CIMS 3.0 boleh memuat turun surat kelulusan baharu
dan mengemaskini senarai pekerja mereka sekiranya perlu. Ia berkuat kuasa jam 8 malam hari ini. Bagi syarikat pembuatan yang masih belum mendaftar, mereka dibenarkan mendaftar bermula Isnin 31 Mei bermula 1 tengah hari. Petugas yang ingin ke tempat kerja perlu membawa surat kelulusan MITI, surat pengesahan lantikan daripada majikan atau kad pekerja. Kapasiti tenaga kerja perlu dikekalkan pada kadar 60% selaras prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal kukuh dengan nilai ekspor berjumlah 105.62 bilion ringgit April lalu meningkat 63% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam satu kenyataan berkata ini merupakan pertumbuhan terpantas direkodkan sejak Februari 1998. Ia juga merupakan kenaikan 8 bulan berturut-turut bagi tempoh tahun ke tahun sejak September 2020. Keseluruhan dagangan bagi April 2021 berkembang 43.2% kepada 190.76 bilion ringgit berbanding April 2020. Import meningkat 24.4% kepada 85.14 bilion ringgit. Manakala lebihan dagangan melonjak 663.5% kepada 20.48 bilion ringgit. Pertumbuhan ekspor disokong kenaikan permintaan global terutama barangan elektrik dan elektronik khususnya semikonduktor. Antara pasaran ekspor utama termasuk ASEAN, China, Amerika Syarikat dan Jepun bagi tempoh berkenaan. Bagi 4 bulan pertama tahun ini, perdagangan negara berkembang 21.4% kepada 696.46 bilion ringgit. Malaysia perlu memikirkan strategi pembiayaan baharu bagi menampung suntikan fiskal yang diperlukan dalam tempoh total lockdown. Ini termasuk dengan meneroka pasaran modal tempatan dan luar negara. Ia pernah dilakukan dan terbukti melalui terbitan sukuk khazanah baru-baru ini bernilai $1 bilion Amerika. Selain kerajaan menerbitkan sukuk kelestarian berdaulat dengan jumlah $800 juta Amerika. Malaysia harus mengambil peluang dari kadar pinjaman yang rendah sekarang ini dan kekuatan keseimbangan pendapatan negara mungkin memudahkan Malaysia untuk membuat pinjaman. Terdapat negara-negara lain juga yang telah membuat pinjaman semata-mata untuk membantu situasi ekonomi di negara masing-masing. Tambah Dr. Aimi, Malaysia boleh memanfaatkan keyakinan pelabur terhadap keberkesanan strateginya dalam mengimbangi kepentingan ekonomi dan kesihatan. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama dengan rakan kita Syairul Islam. Silakan. Ketua Jurulatih Harimau Melaya luah hajat besar. Benam Manchester City, Chelsea muncul juara. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Tewaskan UAE, itu antara hajat yang dihajati oleh Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho sempena sambutan ulang tahun kelahirannya ke-53 hari ini. Selain kejayaan menewaskan UAE, Cheng Ho turut berhajat agar pandemik COVID-19 dapat dikawal serta pasukannya sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Petugas media juga tidak ketinggalan untuk menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi pada permulaan sesi sidang media. Cheng Ho mengakui impian untuk menewaskan UAE memerlukan kerjasama semua pihak termasuk doa daripada rakyat Malaysia. Mana-mana jurulatih pun bukan saja sampai hari birthday baru itu wish. Itu memang it's a dream kita. Kalau kita menang dengan UAE lah, of course, sudah tentu selepas dengan UAE kita pun tidak boleh lupa juga kita ada dua perlawanan yang cukup penting untuk kita. So kita fokus
setiap perlawanannya adalah. Mengulas mengenai dua perlawanan bersahabatan sebelum ini, Cheng Ho mengakui bahagian tengah antara yang perlu diperbaiki segera. Manakala prestasi dan komitmen pemain juga menunjukkan peningkatan yang ketara meskipun agak lama tidak beraksi. Dalam pada itu, meskipun terlepas peluang beraksi dalam perlawanan menentang UAE, pemain tengah kebangsaan Brendan Gunn optimis kualiti pasukan negara tidak akan terjejas. Brendan Gunn sebelum ini mengutip 2 kad kuning selepas 2 perlawanan menentang UAE di Kuala Lumpur sekaligus digantung 1 perlawanan. I'm obviously a little bit disappointed that I cannot play that game. But again, I've always said this, we have amazing players in this team and when they step in, the quality doesn't drop. The quality only gets better. So, for me, is always just to be there to support, whatever the players need. If it's my communication ability or my leadership ability, then I'll be there to support. Tan Cheng Ho mempunyai banyak pilihan bagi menggantikan tempat Gunn, antaranya Liridon Krasniqi, Nazmi Faiz, Daniel Amir Nur Hisham serta Nur Azam Aziz. Namun jika berdasarkan perlawanan persahabatan menentang Bahrain tempoh hari, Liridon dilihat berpeluang cerah menggalas tugas berkenaan. Legenda bola sepak kebangsaan Datuk Santok Singh meluahkan rasa kecewa dengan prestasi yang ditonjolkan barisan pemain naturalisasi negara dalam 2 aksi persahabatan antarabangsa baru-baru ini. Beliau turut mempersoal keperluan mengambil pemain naturalisasi dalam skuad kebangsaan yang menurutnya tidak memberi impak besar kepada prestasi keseluruhan pasukan. Menurut bekas tonggak pertahanan Selangor itu, pasukan kebangsaan terdahulu tanpa pemain naturalisasi mampu melayakkan diri sehingga ke Sukan Olimpik. Malah turut mempersoal kualiti dipamerkan pada saingan Liga Super yang menyaksikan mereka berjaya memikat hati untuk dinaturalisasikan. Dalam pada itu, Datuk Santok nasihatkan pemain untuk bermain demi rasa cinta kepada negara. Datuk Santok 68 tahun merupakan antara watak penting dalam kejayaan skuad negara untuk layak ke Sukan Olimpik Moskow pada tahun 1980. Beliau mengakui tidak menggemari idea pengambilan pemain naturalisasi beraksi dalam skuad kebangsaan kerana memikirkan peluang dan nasib pemain tempatan. Saudara, meskipun baru menyertai Liga M pada musim ini, Kinabalu Jaguar FC KJFC yakin mampu memberikan saingan sengit kepada pasukan lain, malah meletakkan sasaran untuk bermain dalam Liga Perdana musim depan. Pemilik KJFC, Datuk Verdun Bahanda berkata kelab itu telah melengkapkan persiapan untuk bermain dalam liga tersebut yang dijadualkan awal bulan depan. Namun, kini ditunda berikutan situasi semasa COVID-19 dalam negara. Jelasnya pemerhatian menerusi latihan dan perlawanan persahabatan didapati mampu memberikan saingan sengit kepada lawan. Mengulas mengenai penubuhan KJFC, Datuk Verdun menjawab beliau sudah lama bercadang menubuhkan kelab bola sepak berkenaan, namun tertangguh dan hanya terlaksana selepas beliau meninggalkan Sabah Football Club Sdn Bhd Sabah FC. Terdahulu, Datuk Verdun yang juga seorang ahli perniagaan dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Sabah FC sebelum meninggalkan kelab berkenaan pada Disember tahun lalu. KJFC secara rasminya ditubuhkan pada 1 Januari lalu dan misi mencari pemain dilakukan secara tertutup. Ada dalam kalangan pemain yang pernah bersama Sabah FC dan pasukan lain dalam saingan Liga Malaysia selain KJFC mengetengahkan pemain muda dalam lingkungan di bawah 25 tahun. Pemain bergu negara terus mempamerkan aksi bertenaga apabila mengejutkan gandingan pilihan untuk mara ke separuh akhir kejohanan badminton terbuka Austria. Gandingan bergu campuran Beh Jung Meng Cheng Su Hui dipaksa bekerja keras sebelum membenam pilihan ke-6 dari Poland Paweł Smilowski Victoria Adamek.
Menurut laman sesawang Persekutuan Badminton Dunia BWF, Chun Meng dan Su Hui menang 21-15, 15-21, 21-19 dan akan bertemu wakil Denmark Mats Vestergaard, Natasha P. Antonsen. Mereka akan diiringi juara kejohanan antarabangsa Slovenia 2021 Chung Hon-jan dan Toh Yi-wei yang menewaskan satu lagi pasangan negara Muhammad Haikal dan Lo Yin-wan 21-17, 21-19. Di pusingan suku akhir, Hon-jan dan Yi-wei akan membuat perhitungan menentang wakil Slovenia Miha Ivanic dan Nika Arih yang menewaskan pilihan kedua Patrick Schell dan Franziska Voigtmann dari Jerman 21-19, 21-19. Dua lagi wakil bergu lelaki negara, Wan Arif Wan Junaidi, Muhammad Haikal Nazri dan Chang Yijun Chia Weiji turut mara ke pusingan separuh akhir selepas mengatasi lawan masing-masing. Wan Arif dan Muhammad Haikal mengatasi pilihan ketiga dari Perancis, Fabien Delroux dan William Williger 21-19, 21-16. Sementara Wei Jun dan Chia Wei menewaskan Andreas Søndergaard dan Jesper Toft dari Denmark 20-22, 21-12, 21-18. Pasangan bergu wanita juga cemerlang selepas gandingan Anna Cheong Ching Yik dan Yap Cheng Weng mudah menjinakkan wakil tuan rumah yang juga pilihan kedua Serena Aouyong dan Katerina Hochmeier 21-11, 21-9 pada pusingan kedua. Turut mara adalah pasangan Lau Yin Yuan dan Valerie Xiao yang menumpaskan pilihan ketiga dari Republik Czech Alzbeta Pasova dan Michaela Fusova 21-14, 21-15. Dalam pada itu, cabaran wakil tunggal perseorangan lelaki negara Justin Koh terhenti di pusingan kedua selepas tewas 21-17, 23-25, 15-21 kepada pemain Indonesia Panji Ahmad Maulana. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Laporan seterusnya, Majlis Sukan Negara MSN akan meneliti secara terperinci isu gangguan seksual dialami bekas perenang negara Cindy Ong ketika bergelar atlet negara. Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Safawi Ismail sudah pun menghubungi Cindy dan rakan mengadakan perbincangan lanjut bagi melihat dengan lebih mendalam perkara itu. Dalam satu kenyataan, Datuk Ahmad Syafawi berkata, pengurusan MSN berharap agar semua pihak termasuk Cindy diberikan ruang untuk meneliti pendekatan terbaik menangani isu tersebut. Cindy dan seorang lagi bekas perenang mendakwa mengalami gangguan dan serangan seksual selama bertahun-tahun ketika bergelar perenang negara dalam satu laporan sebuah portal Selasa lalu. Perkara tersebut mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, lantas mengarahkan pegawainya dan MSN untuk menghubungi dan membantu bekas perenang negara tersebut. Pengurusan MSN turut menegaskan bahawa setiap individu yang telah dan sedang terlibat dalam program latihan persediaan atlet di bawah MSN mempunyai pelbagai saluran untuk mengemukakan sebarang aduan berkaitan salah laku atau gangguan dalam sukan. Antara platform diwujudkan adalah Jawatankuasa Perwakilan Atlet yang bermula pada 2016 yang diwakili seorang wakil atlet atau ketua pasukan daripada setiap pasukan bagi mengetengahkan apa-apa perkara dan isu mahupun permasalahan. Sebanyak RM700,000 telah dimanfaatkan hampir 22 penggiat industri sukan di bawah skim pembiayaan industri sukan yang ditawarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Mengutamakan kumpulan pengusaha dan operator premis serta fasiliti sukan, skim dilaksana bersama Tekun Nasional turut disasar membantu memberikan sinergi baharu kepada pemain industri menerusi pinjaman dana pembiayaan mudah. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof berkata, pengusaha-pengusaha sukan tidak perlu bimbang kerana KBS sentiasa peka dan prihatin dengan keresahan yang melanda pengusaha sektor sukan dan rekreasi dan meletakkan suara mereka menjadi keutamaan. Tapi saya nak meyakinkan bahawa setakat ini pihak Tekun Nasional sangat-sangat bekerjasama dan sangat-sangat mengharapkan bahawa lebih banyak penggiat industri
lagi yang memang dah dapat pinjaman ini juga turut sama mewawarkan bahawa pinjaman ini sebenarnya adalah lebih mudah jika dibuat secara perundingan. Maknanya lebih baik mereka pergi ke pihak cawangan tekun nasional untuk berunding, untuk melihat syarat-syarat kelonggaran yang telah pun dilaksanakan. Tambahnya, pihak tekun kini sedang giat meluluskan permohonan yang baru untuk pengusaha sukan yang terjejas. Dr. Wasitah turut memaklumkan selain pihak tekun, Bank Rakyat juga kini dalam usaha memberikan tawaran yang lebih menarik kepada semua pengusaha sukan. Bagi pengusaha sukan yang telah lulus menerusi skim ini, pihak kerajaan juga telah memberikan kelonggaran iaitu pengecualian bayaran selama 3 bulan sekiranya berlaku situasi seperti PKP ini. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, seperti sedia maklum anda semua, kita berada pada fasa monsun barat daya. Angin barat daya bertiup dengan keadaan atmosfera yang lebih kering dan kelembapan udara yang rendah. Dan monsun ini kita jangkakan akan berterusan sehingga ke bulan September nanti. Kebiasaannya, kelajuan angin kurang daripada 30 km sejam. Corak cuaca ketika monsun barat daya adalah cuaca panas pada waktu petang, taburan hujan yang rendah, bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dengan bilangan hujan di kebanyakan negeri dan fenomena garis badai iaitu squall line yang boleh membawa hujan lebat, angin kencang dan petir boleh berlaku di kawasan pantai barat Semenanjung dan juga barat Sabah pada awal pagi dan mempunyai jangka hayat sehingga beberapa jam. Baiklah, pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang agak sedang sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan perairan Phuket, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket sehingga 1 Jun 2021 yang mana ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan nerkes laut. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini di Semenanjung. Hujan beserta rebut petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian pantai barat dan juga utara Semenanjung Malaysia dan memandangkan angin kemudi pada aras 18,000 kaki bertiup daripada arah tenggara. Jadi hujan yang berlaku ini akan terus bergerak menghala ke utara Semenanjung Malaysia. Jadi hujan yang berlaku di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak, begitu juga di sebahagian daerah di negeri Kelantan akan mengalami hujan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Di negeri-negeri lain buat masa kini tiada hujan dalam keadaan yang agak mendung dan keadaan yang berbeza bagi negeri Sabah dan Sarawak pada kini dalam keadaan baik, tiada hujan bagi kesemua bahagian. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa ataupun boleh Facebook, Instagram dan juga Twitter. Mudah hanya di hujung jari anda sahaja. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat.
Tiba penghujung Mei, pastinya pemahkotaan Unduk Ngadau Keamatan UNK yang dijadual berlangsung esok dinanti-nantikan masyarakat kaum Kadazan Dusun, Murut dan Rungus. Walaupun masih berdepan pandemik COVID-19, namun UNK tetap diadakan tahun ini kerana ia acara kemuncak Pesta Keamatan yang dirayakan di Sabah. Namun kali ini pertandingan diadakan secara maya yang dinamakan UNK Borderless Negeri Sabah. Ya, bersama wartawan Jovinia Jim Lajim untuk mengetahui keunikannya. Biarpun sambutan Pesta Keamatan tahun ini diadakan secara maya, masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus tetap merasai kemeriahan perayaan menghormati semangat padi. Platform maya sebenarnya punyai kelebihan apabila keunikan perayaan ini boleh dikongsi bersama seluruh dunia. Pertandingan Unduk Ngadau Keamatan tahun ini diadakan dengan mematuhi norma baharu dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Seri sambutan keamatan dengan kemunculan dan senyuman si Unduk Ngadau yang sudah sinonim dengan perayaan ini tetap boleh ditonton. Ia bukan sekadar pertandingan Ratu Cantik, tetapi sebenarnya tradisi masyarakat bagi mengenang legenda pengorbanan Huminodun. Pendaftaran 21 peserta Unduk Ngadau yang layak bertanding ke peringkat akhir juga telah dibuat secara dalam talian. Telah dibukakan pendaftaran secara online. Jadi ada 350 peserta telah mendaftar. Karena ini tahun ada 79 dun, 79 wakil itu ada lagi pre-judging untuk top 21. Bagi juru makeup dan penyelaras peserta Unduk Ngadau Borderless 2021, penganjurannya mencabar dan berbeza pada tahun ini. Namun, tetap bersyukur ia diadakan dengan mematuhi SOP. Memang ada mencabar sedikit sebab kalau sebelum ini kita boleh menyentuh dorang dengan tangan yang tidak pakai apa-apa, tapi sekarang kita kena pakai sarung tangan. Lepas itu penggunaan hand sanitizer, barang-barang makeup pun sentiasa kasih bersih untuk satu orang klien itu. Sebab itu untuk kebaikan kau dan klien kau juga. Penganjuran kali ini sangat berbeza, yang mana segala hal pun terhad. Tapi syukurlah semua pun SOP sudah terjaga bagus untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Penganjur Unduk Ngadau Borderless 2021 lebih memberi fokus kepada pendedahan sejarah dan pengetahuan melalui pendidikan alam maya agar peserta mendalami erti sebenar pertandingan ini. Tidak seperti sebelum penularan pandemik COVID-19, rutin harian peserta Unduk Ngadau dipenuhi dengan aktiviti kebudayaan dan kemasyarakatan. Namun, peserta tetap bersemangat membuat persediaan untuk melakukan yang terbaik. Dari terlupit lagi saya sudah prepare itu daripada segi fizikal, mental dan segala semua persiapan yang perlu ada. Perlu cukup tenaga begitu untuk terus kasih kuat semangat begitu. Gingisnu Unduk Ngadau kagayat ginawa itoin sanang. Walaupun mereka mengenakan pelitup hidung dan mulut, tetapi di sebalik pelitup itu terukir sebuah senyuman yang indah. Kerana itu adalah sifat Huminodun. Siapakah yang akan melambai di peringkat akhir Unduk Ngadau Pesta Keamatan 2021? Sama-sama kita nantikan 31 Mei 2021. Saya Jovinia Jim Lajim, RTM. Baik, seramai 20 pemandu teksi di Johor Bahru, Johor menerima sumbangan barang keperluan asas dan wang tunai bernilai keseluruhan RM3,000 menerusi program Jauhar Kasih. Mereka antara 2,000 pemandu teksi di Johor Bahru yang terjejas pendapatan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Esko Armada Bersatu Johor Muhammad Saiful Bahari berkata, sumbangan bertujuan mengurangkan beban pemandu teksi. Sebelum ini kita bersama-sama dengan persatuan yang lain untuk kita bantu lebih kurang 200 pemandu teksi, dan yang ini yang hari ini yang mereka belum lagi dapat sumbangan daripada sebelum ni. Jadi kita harapkan sumbangan ini dapat meringankan sikitlah bebanan mereka. Dengan bantuan yang saya dapat ni pun kata orang alhamdulillah lah dapat meringankan sikitlah bebanan kami waktu full lockdown ni. Dalam masa sebulan ni saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Saiful Bahari ni, Esko Armada Pusat.
dan rakan-rakan dia yang bagi semangat ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baru-baru ini tular sebuah video seram yang menunjukkan dua orang lelaki membawa seekor ular sawa sambil menunggang motosikal. Lebih mengejutkan, ular sawa tersebut dililit pada badan penunggang motosikal manakala pembonceng mengawal haiwan itu. Video tersebut dipercayai dirakam oleh penunggang motosikal lain. Video ini dikongsikan oleh Persatuan Haiwan Malaysia di Facebook yang mengkritik tindakan dua lelaki tersebut yang boleh mengundang bahaya kepada diri sendiri. PHM dalam hantaran tersebut menyatakan tindakan dua lelaki ini boleh mengancam nyawa sekiranya ular sawa bertindak membelit penunggang motosikal itu. Di India, seorang lelaki menggunakan imajinasi kreatif dan inovatif untuk mengubah suai motosikalnya menjadi bubble bike sebagai langkah melindungi diri dan pelanggannya daripada virus maut ini. Menerusi satu video yang dikongsikan di laman sosial Twitter, lelaki ini telah menutup keseluruhan motosikalnya dengan plastik dan diperkukuh dengan rod besi. Difahamkan lelaki dalam video terbabit menawarkan perkhidmatan pengangkutan. Selain itu, dia juga menambah kerusi kecil di bahagian belakang motosikalnya khas untuk pelanggan dalam mengamalkan penjarakan sosial. Setakat ini, video ini telah pun menerai 3,000 tontonan. Pada zaman serba moden ini, ketika rata-rata tukang gunting rambut menggunakan alatan seperti gunting, hair trimmer dan pisau cukur, seorang tukang gunting rambut di Pakistan menghadirkan kelainan apabila menggunakan alatan seperti pisau pemotong daging dan kaca untuk menggunting rambut pelanggannya. Lebih mengagumkan, tukang gunting ini juga menggunakan blowtorch dan hammer semasa menggunting rambut pelanggan. Teknik unik yang digunakan tukang gunting bernama Ali Abbas sejak tahun 2016 menjadi pilihan penduduk di Lahore. Inspirasi ini tercetus selepas dia berhasrat melakukan sesuatu yang unik untuk menarik pelanggan. Difahamkan, Ali mengenakan bayaran RM2,000 iaitu RM53.49 untuk perkhidmatan ini. Dan jika ada yang hanya mahu menggunakan gunting biasa, caj yang dikenakan adalah RM1,000. Tambah Ali, apa yang menarik, dia menerima lebih ramai pelanggan wanita berbanding lelaki. Baik, berita perdana edisi 30 Mei berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.